أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, apa khabar semua pada pagi ini? Semua sihat ke? Mungkin boleh update sedikit macam mana keadaan tuan-tuan dan puan di ruangan komen.
Jadi Alhamdulillah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini. Dan seterusnya kita masih lagi dibekalkan nikmat iman dan Islam. Dan segala apa jua nikmat yang kita miliki sekarang ini perlulah sama-sama kita mensyukurinya, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dan puan yang baru masuk, selamat datang semuanya. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Dan terima kasihlah kepada semua yang uh, memang bersedia di awal pagi. Memang dah kata apa, selesai semua kerja rumah kan. Tunggu nak dekat 8.30 tu dah standby apa semua. Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas komitmen anda yang sangat-sangat bagus. Ya. Dan saya mohon jasa baik dan kerja sama sahabat-sahabat semua untuk bantu saya. Tolong sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ramai lagi yang dapat bersama kita untuk mengambil sedikit sebanyak perkongsian yang boleh kita ambil lah. Ya, InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, dan jangan lupa untuk bersedia, pastikan berada di tempat yang selesa sebelum kita mulakan pengajian kita. Dan jangan lupa juga untuk sediakan mushaf masing-masing, alat tulis dan sebagainya, segala kelengkapan lah ya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali join kita punya live pada pagi ini. Selamat datang saya ucapkan. Selamat berkenalan. Salam kenal. Saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji. Ada ke yang baru pertama kali ni? Tak ada kot nah. Asal semua orang lama ni. Orang kita panggil apa? Orang legend tu kan, yang menonton ni. Ke ada yang baru juga? Bolehlah say hi goodbye sikit. Ada ke yang baru? Tapi gayanya macam orang lama je semua ni. Ni setakat yang saya tengok di ruangan chat ni lah, ruangan komen ni, maaf. Tapi kalau ada sahabat-sahabat yang baru ke ataupun baru masuk 2-3 hari ni ke kan, bolehlah respon sikit, bagi tahu daripada mana kan. Alhamdulillah sihat. Moga ustaz dan sahabat-sahabat InsyaAllah terus doakan sama-sama lah. Kita doakan kesihatan, kesejahteraan diri kita semua termasuklah sahabat-sahabat, saudara semuslim kita. Dan tuan-tuan dan puan, untuk hari ni sekejap sebelum saya cerita, saya nak tanya dulu, takut terlupa nanti. Yang semalam, tuan-tuan dan puan, semalam kan kita ada program MSL bersama Ustazah Ustazah Amirah kan. Jadi ramai ke dapat join? Semalam saya ada kelas, so saya tak berapa tahu sangat lah apa yang berlaku semalam. Ramai ke yang masuk Zoom semalam? Boleh cerita sikit, siapa yang ada semalam, yang ikut melalui Facebook sahaja ke ataupun ada yang memang masuk dalam Zoom? Ramai ke dalam Zoom semalam? Sajalah tanya kawan-kawan. Tak adalah legend sangat ustaz. Kira legend lah tu kan. Puan Muhaini kata Otai. Otai orang lama lah, Otai. Otai Izin Ngaji. Puan Muhaini CCTV. Kenapa Puan Muhaini tak join tu? Ada hair ya. Puan Haidah join. Ramai juga join Zoom. Ramai Puan Zurina saya nampak juga tu. Saya ada buka semalam kejap. Tapi time tu pun nak dekat pukul 10 dah. Saya nampak Puan Zurina duk rancak komen. Puan Zurina kenapa tak masuk tu? Bolehlah masuk kan. Join semalam, Alhamdulillah. Terbaik. Puan Sapiah hintai-hintai sebab Puan Sapiah kerja kan. Puan Fauziah Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik dari Besut, Terengganu. Orang Ganu. Baru je dalam 4 kali join. Okey lah. 4 kali tu kira banyak tu. Alhamdulillah. Duduk kat Teluk Panglima Garang. Puan Intan Sapitah. Baik. Dari Teluk Intan. Duduk di Selangor.
nak masuk tak muat bilik. Itu betul ke Puan Nora? Ke bergurau tu? Waalaikumsalam yang baru masuk. Ketak Ustaz. Puan Zurina tak boleh ketak ah. Tak apa, nanti next time insyaAllah boleh cuba. Minggu depan boleh try masuk. Siapa yang belum masuk, pergilah masuk, ambil pengalaman. Dan yang masuk tu pun bukanlah kata semua dapat baca kan. Sebab tukar-tukar juga. Yang dah baca minggu lepas, minggu ni pula baca. Yang dah baca minggu ni, minggu depan orang lain pula. Maknanya nak bagi semua merasa lah kan, nak ambil pengalaman tu. Tapi nak baca orang terpuas-puas tu mungkinlah tak dapat kan. Tapi sekurang-kurangnya ada lah ambil pengalaman tu sikit. InsyaAllah sahabat-sahabat yang ada ni, kalau tak dapat masuk semalam, tak apa, hari akan datang boleh masuk lagi nah. Tapi cubalah, saya memang galakkan tuan-puan masuk. Orang tak apa hasil daripada apa yang kita belajar daripada sharing tajwid ni, tuan-puan bawa applykan dalam bacaan tu. Praktikal tu yang penting kan. Kita bukan nak fokus pada istilah semata-mata, ilmu-ilmu teori semata-mata, tapi kita fokus juga pada bahagian bacaan ataupun praktikal lah. So saya doakan moga-moga tuan-puan dipermudahkan urusan, diberi kelancaran dalam membaca Al-Quranul Karim ni, insyaAllah. Puan Nora komen kat Facebook. Okey. Nanti masuklah masuk Zoom insyaAllah. Puan Nora Aisyah, boleh Ustaz semalam banyak kursi kosong. Itulah, InsyaAllah muat tu. Muat tu. Boleh masuk nanti. Baik tuan-tuan dan puan, InsyaAllah untuk hari ni kita bersiaran langsung untuk episod 227. Dan bacaan kita, tuan-puan boleh tengok bawah ni, surah Ali Imran. Kita akan sambung berapa ayat ni? 168, 169, 170. 3 ayat saja hari ni. So boleh buka Quran masing-masing. Kalau tak ada, tak apa, nanti saya akan paparkan slide seperti biasa. Jadi bagi memberkati pertemuan kita pada pagi yang penuh indah ini, redup je ni kan. Kawasan tuan-puan okey macam mana? Hujan lagi ke? Saya Alhamdulillah lah kat Ipoh ni okey lagi setakat ni. Tapi baru-baru ni hujan juga kan. Tapi pagi ni Alhamdulillah cuaca macam okey je. Macam redup-redup je lah. Baik. Bagi memberkati pertemuan kita, jom kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Baik, insyaAllah kita teruskan dengan bacaan istighfar seperti biasa tuan-puan. Sama-sama kita berikan penghayatan yang sebaiknya, insyaAllah. Kita sama-sama bermuhasabah. Mohon Allah bersihkan hati kita, ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi
زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووافقني عملا مقبولا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan istighfar kita seperti biasa. Jadi jom kita terus pada bacaan semasa kita tuan-puan. Masih lagi pada muka surat 72. Dan insya-Allah hari ni kita akan sambung 3 ayat 168 sehinggalah ayat 170 insya-Allah. Sehingga ayat 170. Daripada allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu sampailah walahum yahzanun. Baik, jom kita baca dulu sama-sama tuan-puan. Tarik nafas dalam, betulkan niat semua ya. InsyaAllah kita mengaji ni biar niat yang betul. Dan bila niat kita betul, insyaAllah Allah akan mempermudahkan. Maknanya dari sudut penerimaan ilmu itu akan lancarlah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Apapun kita jagalah dari semua sudut, dari sudut adabnya, adab dengan Quran tu sendiri, ya, adab berbicara, semua jenis lah, semua faktor, semua sudut tu kita perlu pelihara dengan baik, insyaAllah. Baik, tanpa buang masa, kita teruskan pada bacaan kita sama-sama ya. Tarik nafas dalam-dalam tuan-puan, tarik dalam-dalam, lepas dulu. Boleh, kita lontarkan sebaik mungkin, insyaAllah. Jom. Kita mulakan 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai dah bacaan kita. Jadi jom kita teruskan agenda berikutnya. Kita akan bedah sama-sama 3 ayat ni insya-Allah. So tuan-tuan dan puan boleh fokus, mana bahagian yang kita rasa kurang yakin dan sebagainya boleh je bertanya insya-Allah. Jika saya mampu untuk jawab, saya akan kongsikan. Kalau saya tak boleh jawab, insya-Allah nanti mungkin saya akan rujuk kepada yang lebih mahir. Saya akan kongsikan lah. Ataupun mungkin ada kawan-kawan kita yang bersama ni boleh turut bantulah, ya. Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 106 ayat 100 betul lah, ayat 168 kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Allazi, baik, kat sini isim mausul tuan-puan, ataupun kita gelar idgham syamsi ataupun ALS, alif lam syamsiah, tak ada masalah. Allazi, untuk zi pula kita baca 2 harakat mad asli. Naqalu qa mad asli, lu mad asli. Allazina qalu. Cuma untuk huruf qaf ni kita kena tebalkan lah, ya. Untuk qaf ni kita kena tebalkan dia. Li ikhwanihim, untuk huruf kha yang dimatikan, tuan-tuan dan puan, walaupun dia sukun dan sebelumnya baris bawah hamzah ni kan, huruf kha tu tetap dibunyikan dengan tebal. Dia tak sama macam konsep ra. Kalau ra sebelum baris bawah kena baca nipis kan. Macam ni kha ni huruf isti'la. Jadi walaupun sebelumnya huruf baris bawah dia tidak memberi apa-apa kesan pun, huruf kha tetap dibaca dengan tebal. Allazina qalu li ikhwanihim. Dapat Baik, kemudian mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Kita jelaskan sebutan mim, makhraj dan sifat mim, jelaskan. Li ikhwanihim, wa ma asli. Wa ma asli ada alif mat sebelumnya pada atas. Wa qa'adu, du ma asli. Untuk qaf ni kita tebalkan dia sebab huruf isti'la. Wa qa'adu law ata'una. Law bacaan lin tuan-puan, lembut kan, unsur lunak tu. Law wa qa'adu law ata'una. Huruf hamzah kekalkan bunyi dia a, pangkal kerongkong, ta tebal dan dibaca 2 harakat mad asli. Au mad asli juga. Na pun sama mad asli. Ma pun sama mad asli. Qutilu, lu mad asli. Ya, lu mad asli. Lau ata, pastikan a tu bunyi a, hamzah pada atas a. Jangan kita terpengaruh dengan ta tu pula. Lau ata'u a. Lau ata'una ma qutilu. Gitu. Baik. Kita berhenti kat situ. Qutilu 2 harakat. Kalau kita nak sambung misal kata pun sama, tetap dengan kadar 2 harakat. Dia tak berubah pun, kadar dia sama, 2 harakat mad asli. Baik, seterusnya Qul fadra'u. Untuk huruf lam yang sukun, kita pegang makhraj lam tu betul-betul, jangan kita beranakkan bunyi dia. Contoh, qul fad, kan, qul fad.
Dia tidak bersifat lantunan. Huruf lam. Qul tu. Qul fadra'u. Boleh buat tuan-puan? Qul fadra'u. Kemudian huruf dal yang bertanda sukun sudah semestinya ada unsur lantunan. Kita sebut apa ni? Qalqalah sughra, lantunan yang kecil ataupun lemah. Qul fadra'u. Fadra'u. Gitu. Baik, kat sini mak badal ataupun tuan-puan nak sebut syibih badal pun tak ada masalah kat sini untuk kalimah, sebab dia bukan di awal kalimah. Dia berada di hujung tu. Fadra'u an. An ni dah kira kalimah baru ni. Kan kalimah yang kedua lah maksudnya. So fadra'u ni satu kalimah. Dan u dia di belakang, bukan di awal. Jadi kita nak sebut mak badal pun boleh sebenarnya lah. Ataupun kita nak sebut syibih badal, tak ada masalah. Ianya lebih kepada istilah sahaja. Apapun dia berbalik kepada tujuan yang sama. Memang perlu dibaca 2 harakat. Boleh? Kadarnya 2 harakat. Fadra'u. Ra baris atas. Ra baris atas tebal. U 2 harakat. Okey, ni terpulanglah saya tulislah kat sini mat syibih badal tuan-puan. Sebenarnya ada je yang tidak meletakkan istilah syibih badal macam saya cerita pada tuan-puan sebelum ni. Maknanya duduk awal ke tengah ke ujung ke, untuk qiraat kita khususnya sama je. Memang akan dibaca 2 harakat. Kerana ianya melibatkan tentang sejauh mana faham kita pada bahasa Arab kan, untuk kita menentukan sama ada dia di awal kalimah ke tengah kalimah ataupun hujung kalimah. Boleh nah? Baik, kemudian sebentar saya warnakan dulu. 2 harakat fadra'u an. Okey, kat sini huruf ain kemudian nun mati bertemu hamzah. Okey, saya tahu tuan-puan jelas kat sini memang hukumnya izhar, betul tak? Cuma sebutan tu kena hati-hati. Sebab pertama huruf ain, lepas tu hamzah. An. Cuba sebut. An anfu. Kat sini ada ikhfa hakiki. Nun mati bertemu fa. Kan? Jadi bunyinya macam mirip je tuan-puan. Walaupun dia beza lah sebenarnya kalau ikutkan. Tapi yelah, bila dah kata dekat-dekat ni, risau nanti bunyinya tergabung sekali. Nampak macam tak ada beza kan? Jadi apa langkahnya? Kita berikan hak sepenuhnya pada ain, pada hamzah. An anfu. Jelaskan betul-betul. Ya, itu je cara dia, tak ada apa pun. Begitu jugalah pada segala benda-benda yang rumit kita nampak dalam bacaan Quran ni, sebenarnya kunci dia iaitu kita serahkan, bukan serahkan, kita berikan hak dan mustahak pada setiap huruf-huruf yang kita nak sebut tu. Itu je kunci dia. Tapi yelah, sebelum nak sebut pun kenalah ada kefahaman dulu kan. Yang tuan-puan belajar ni, ini antaranya lah yang kita nak belajar kan, berkaitan dengan sifat sedikit sebanyak. Okey, dapat tak bunyi dia? Qul fadra'u an anfusikumul mauta in. Boleh? An, huruf ain dulu, kemudian baru huruf hamzah. Dia bunyi dekat tu sebab faktor makhraj lah. Sebab dia daripada halqiyah kan, sama daripada makhraj kerongkong kita ni, huruf ain dengan hamzah. Okey, seterusnya sikumul, anfusikumul. Kat sini izhar qamari. Alif lam qamariyah, ALQ alif lam qamariyah. Kemudian mau ni kita sebut bacaan lin, bacaan lunak. Kumul mauta, ta pada atas ta, nun mati bertemu kaf. Kat sini hukumnya ikhfa hakiki. Baik.
kita lihat huruf kaf ni nipis kan. Jadi dengung pada ikhfa ni juga ni nipis. Kita standby lah nak sebut huruf kaf tu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kun. Tu, tuan-tuan dan puan. Ada dua ikhfa hakiki, kat sini pun ada juga nun mati bertemu ta. Dua-dua sama, ikhfa. Hukum sama. Cuma kita akan dengar ada sedikit perbezaan dari sudut bunyinya. Dan bagaimana ada perbezaan itu? Macam mana boleh wujud? Atas faktor kedudukan makhraj sebenarnya. Maka sebab itu para ulama meletakkan martabat-martabat bagi hukum ikhfa. Sebab itulah nak bagi tahu kita bahawa sebenarnya ada perbezaan bunyi pada hukum ikhfa. Boleh? Dah la'ain lepas tu dengung ikhfa. Memang boleh tersasul kat situ. Betul, memang ada potensi lah orang kata. Cuma itulah jalan dia. Banyak jalan, kita baca pelan-pelan. Kemudian fokus pada sebutan yang kita nak sebut tu. Ya. Baik, so berbalik pada perbincangan tadi, dua hukum ikhfa hakiki. So bunyi yang pertama inku. Yang kedua kuntu. Lain kan bunyi dia tu. Beza sikit lah, dia tak banyak pun. In kuntum in kun in. Ingat tak sebab apa tadi? Faktor dia, faktor kedudukan makhraj. Itulah disebabkan ada perbezaan tu, maka datanglah istilah martabat-martabat yang tuan puan selalu sebut tu. Martabat a'la, martabat adna, kan? Itu semuanya atas faktor antara jauh dan dekatnya makhraj tu. Macam nun mati jumpa dengan kaf, disebut sebagai martabat adna, yang terendah. Sebab apa? Sebab makhraj nun dengan kaf ni jauh. Dan nun mati jumpa ta dikira sebagai martabat a'la, tertinggi. Sebab faktor makhraj tadi. Nun mati dekat dengan ta ni, paling hampir lah. Kalau nak dibandingkan dengan 15 huruf ikhfa tu. Boleh? Jelas tuan-tuan dan puan? So saya baca sekali lagi, dengar baik-baik di mana perbezaan dia, sikit sahaja, tak banyak pun. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Dapat tak? Bezanya halus je. Kita kena cubalah. Cuba dan cuba. Baik, kita teruskan lagi. Mim mati bertemu sad. Baik, ini izhar syafawi, tak ada apa pun. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Kemudian sad tebal lah. Huruf sad kita tebal. Dan qin ma'arid lis-sukun. Untuk qin ni M-A-L. Sadiqin. Boleh. Habis ayat 168. Sambung lagi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا لام asli tah huruf habdas. Ni sempitkan tengah kerongkong kita. Wala tah, kita rasa injap suara kita ni, dia tertarik ke belakang tu. Wala tahsabanna allazina, wala saban. Baik, nun bersabdu ni tuan-tuan puan. Gunnah musyaddadah, wajib kita dengung, wajibul gunnah.
Nalladhi isim mausul ALS alif lam syamsiyah, ataupun nak sebut alif lam mausul ke terpulang tuan-puan, tak ada masalah pun. Yang penting bunyinya bunyi bacaannya sama. Wala tahsabanna alladhina qutilu, zi mat asli, hujung lidah keluarkan sedikit. Qutilu mat asli, qaf baris depan, qu tebal Qutilu fi mat asli, sabibi mat asli, lillah. Kalimah Allah, lafzul jalalah kita baca nipis sebab sebelumnya terdapat baris bawah. Ya. Qutilu fi sabilillahi amwa. Mim mati bertemu waw. Amwata izhar syafawi wa ma asli ta mat iwad. Baik. Amwatan. Ini asalnya tan tu asalnya tanwin tuan-puan Asalnya tanwin. Asalnya tanwin. Amwatan. Asalnya tanwin. Tapi kita tengok kat mushaf kita tadi ada mim atas dia, perasan tak? Sebab apa ada mim tu? Sebab dia jumpa dengan ba. Kita pun tahu kan dalam resam kalau tanwin jumpa dengan ba, maka akan berlaku iqlab kan? Hukum iqlab. Jadi macam mana kita nak terang kat orang ni, macam tu lah. Macam apa yang saya cuba cerita ni tuan-puan. Satu tanda daripadanya digantikan dengan mim, nak menunjukkan adanya unsur iqlab tu, unsur hukum, nak tunjukkan unsur hukum kan. Iqlab ni kan maksudnya tukar, nak bagi tahu bunyi tu amwatan jadi amwatam. Tapi ianya akan berlaku ketika wasal, ketika sambung sahaja. Jadi apa yang kita nak kena faham, kalau berhenti dia akan jadi mat iwad. Amwata, mat ma'iwad. Kalau sambung baru jadi iqlab. Faham tak? Jelas tak tuan-tuan perempuan apa yang saya sampaikan ni? Kalau sambung iqlab, kalau berhenti ma'iwad. Perbezaan hukum tu berlaku ketika dia dalam keadaan itulah, status kita tu sama ada sambung ke tidak. Perubahan hukum tu berlaku ketika itu. Okey, iqlab kalau sambung, kalau berhenti mat iwad. Itu je. Okey, baik, kita sambung lagi. Bunyi tadi fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda. Bal ahya, bal huruf lam mati ni kita konsisten lah bunyi dia, jangan beranak, jangan tawallud. Bal pegang je. Bal ahya. Mat asli jumpa hamzah dalam satu perkataan, so kita kena panjang 4 atau 5 harakat. Hukumnya mat wajib muttasil. Mat muttasil kadarnya 4 atau 5 harakat. Bal ahya'un. Tanwin jumpa ain, izhar halqi. Tanwin jumpa ain. Ahya'un 'inda. Nun mati bertemu dal, mim mati bertemu ya. Baik, kat sini ikhfa hakiki, IKH. 'Inda, sembunyikan nun ikhfa di sisi huruf dal. 'Inda dengung yang nipis betul, tetapi jangan sampai kita nak nipiskan dengung tu sehingga kita tak perasan.
Takut nanti hilang terus unsur dengung tu. Nanti dia jadi bunyi kosong lah. Dia bukan gitu tuan-puan Dengar saya baca bunyi yang terlalu lemah. Bal ahya'un 'inda rabbihim tu bunyi tu kosong tu. Ni hidung kena faham hukum ikhfa, walaupun dia ada tebal nipis dia, ada martabat-martabat dia, tapi pelihara unsur dengung tu yang utamalah. Jadi macam mana? Bal ahya'un 'inda rabbihim. Pastikan bunyinya terisi, tuan-puan. Ingat pastikan bunyinya terisi. Terisi apa? Terisi dengan unsur dengung tu lah. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Boleh tuan-tuan? Baik. Kita teruskan. Ra tebal Ra baris atas tebal. Rabbihim yurzaqun. Ra mati sebelumnya baris depan, tuan-puan. Ni tebal ke nipis? Tak payahlah tanya tak. Tuan-puan pun dah tahu kat sini kena baca tebal. Sebab ra mati ni, bila dia mati, mana mahu kita nak tentukan status dia, betul? Kalau dia baris atas kita tahulah, tapi sekarang ni dia mati. Jadi nak tahu dia punya status tebal ke nipis, kenalah tengok huruf sebelum dia. Ada pula ya yang baris depan. So berbalik kepada asas huruf ra. Kalau ra baris depan tebal ke nipis? Tebal. Jadi kat sini kita baca tebal lah. Berpandukan baris sebelum dia. Kat sini pada ya yang berbaris hadapan. Boleh? Clear ke tak clear? Sedap Ustaz buat dengung. Dengung lemah. Lemah ke lemak tu? Dengung lemah. Baik. Kita sambung. Yurzaqun. Untuk zai macam biasalah. Baris atas satu harakat je. Qun ma'arik lissukun. Kadarnya 246. Dapat? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mim mati bertemu ya tadi izhar syafawi ni Isaac S izhar syafawi. Baik. Kita dah habis ayat 169. Kita teruskan satu lagi ayat, tuan-puan. Boleh lagi ke ni? Kalau ngantuk nanti pergilah bersemuka kan. Kemah molek. Okey. Baik. Seterusnya. Farihi. Saya tak pasti, tuan-puan. Kat sini lah kalimah ni sepanjang yelah pengalaman saya yang kata apa, tak adalah banyak benar, tapi biasanya kadang-kadang orang tersilap kat sini. Fa ni kadang-kadang terbaca 2 harakat, sebab dia macam lagi sedap kalau bunyi fa tu 2 harakat. Kalau ikut yang sepatutnya, farihina bima atahum kan, tapi ini kita baca farihi. Fa ni jadi panjang. Tak tahulah apa sebabnya. Mungkin sebab satu faktor dia permulaan ayat kan. Jadi kita macam tak berapa nak standby lagi. Farihi kan, bunyi gitu. 2 harakat tak muat lah. So kena hati-hati. Tengok huruf tu betul-betul. Tu baris atas tu 1 harakat je. So kena cepatlah bunyi dia. Farihi. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshirun.
Farihi. Baik. Fa satu harakat, ri nipis. Hi mat asli. Hi mat asli. Nabi ma asli jumpa hamzah. Tuan-tuan puan. Ma asli jumpa hamzah. Ni dalam satu perkataan ke dua perkataan ni? Ni mat apa ni? Mat wajib ke mat jaiz? Mat wajib ke mat jaiz ni? Farihina bima. Ma panjang kan? 4 atau 5 harakat. Mat wajib ke mat jaiz? Dua kalimah ke satu? Mat wajib ke mat jaiz? Ayuh jawab sahabat-sahabat semua. Mat badal. Ni mat wajib tuan-tuan. Mat wajib. Mat jaiz MJM. Mat jaiz munfasil. Pertemuan bima satu perkataan, atahum satu perkataan. Saja je saya tanya sebab tengok kat dalam ni dia dekat kan. Kalau tuan-puan guna Quran masing-masing mungkin nampak macam ada jarak sikit kot. Kan? Ke tak? Bima kan saya ada kongsikan sebelum ni pada tuan-puan. Betul tak? Kalau huruf mat jumpa dengan mat badal, maknanya mat jaiz lah tu. Macam ni kan. Ataupun kita kata simbol mat ni selepas dia ada hamzah mat badal, maknanya perkataan tu terpisah lah. Sudah tentu terpisah, maka kita akan consider mat jaiz. Dia takkan jadi mat wajib. Itu je. Boleh. Farihina bima atahumullahu min mat badal badal dua harakat sama je. Dua harakat juga. Ta mat asli. Yang ni pun sebab dia hamzah kan. Sebab tu kita namakan dia mat badal. Bukanlah kita yang namakan dia. Apa yang kita belajar ni dengan istilah mat badal tu atas faktor dia hamzah di awal kalimah. Dibaca dua harakat. Boleh? Tembak je Ustaz. Okey. Mantap. Ada jarak. Tadi Puan Safia cakap apa tu? Ya Ustaz mat jaiz. Gurau je. Kenapa tadi Puan jawab apa? Mat badal lah. Alright. Saya tanya yang awal tadi tu, mat jaiz ataupun mat wajib. So jawapannya mat jaiz. Kemudian tu baru kita sebut mat badal lah. Tapi kadar dia sama je macam mat asli. Kalau tuan-puan terlupa sekalipun, dia punya nama hukum tak mengapa. Asalkan bacaan kita tu tepat dengan kadar, mengikut kadar yang sepatutnya. Dia takkan jadi lebih, memang dua je. Farihina bima atahumullah. Ta mat asli humullah. Baik, huruf ha pada depan hu, mu, mim pada depan mu, kemudian kalimah Allah. Kalimah Allah ni kita kena baca dengan taghliz, tebal. Sebab apa? Sebab kalimah Allah sebelumnya terdapat baris hadapan. Okey. Farihina bima atahumullahu mi. Dapat? Lam bersabdu susah nak sebut. Kat mana? Yang ni ke? Kalimah Allah ni, Tuan Zaini. Lam pada kalimah Allah ni ke? Ataupun di mana tu? Yang Tuan maksudkan tu? Nanti boleh respon InsyaAllah. Kalau saya boleh kongsi apa tips ke apa-apa, nanti saya kongsikan lah. Baik. Nun mati bertemu fa. Ni hukum dia apa?
Ikhfa haqiqi. Ikhfa, ingat, sembunyi tuan-puan. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Dan kita sembunyikan tu di sisi huruf fa. Standby nak sebut huruf fa. Min fa. InsyaAllah bila kita standby tu, kadar dengung kita tu insyaAllah dia akan stable lah bunyi dia. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada pemahaman jugalah berkaitan dengan kedudukan makhraj tu. Dan kat sini kalau cerita tentang martabat, dia martabat awsat, pertengahan. Sebab nun mati dengan fa ni dia tak jauh, dia tak dekat, dia tengah-tengah. Sebab tu dalam kategori martabat awsat. Boleh nak sebut wusta pun boleh, tak ada masalah. Sama je maksud dia, tengah. Baik. Lam biasa saja je tu, Ustaz. Ni betul-betul ke apa ni? Kat mana lam tu? Contoh dia ada dalam ni. Wala tahsabannal ladzi. Okey juga dah. Tak apa, nanti cubalah bagi contoh ke apa. Baik. Min fa. Fa pada atas fa. Huruf dot ni mati, ingat. Huruf dot. Tuliskan di ruangan komen, tuan-puan. Okey. Untuk dot nun mati bertemu fa, selesai dah. Ikhfa haqiqi. Tu dot yang sukun tu. Tuliskan di ruangan komen apa dia. Ingat tak saya pernah sebut sebelum ni tentang kenyataan huruf dot ni? Simple je. Siapa ingat tentang huruf dot? Dia 2 point je, bukan bab sifat tentang maksudnya apa yang kita kena pelihara ataupun kena betul-betul faham ketika nak mematikan huruf dot ni. Siapa ingat? Semua jawab istitalah. Itu sifat sifat dengan makhraj itu bukan. Ni saya tanya ada dua benda besar yang kita kena ingat. Ada dua. Saya dah jumpa jawapan. Puan Azizah Makcha. Terbaik. Okey, huruf dot dibaca tebal tetapi tiada lantunan. Itu benda yang kita kena pelihara pada huruf dot ketika sukun. Yang mana kita kena tebalkan dot tetapi pastikan tiada lantunan. Ini yang saya pernah sebut pada tuan-puan dulu, ingat. Okey, disebabkan ramai yang lupa. Tulis di ruangan komen, tuan-puan. Huruf dot, ingat. Nanti akan datang saya tanya lagi. Huruf dot perlu tebal dan jangan lantun. Dot sukun, buatlah terpulang nak buat ayat macam mana pun. Yang penting point dia dot sukun dibaca tebal tanpa lantunan. Tu pun boleh. Terpulang lah nak reka ayat macam mana. Boleh. Kalau sifat dia, tu yang Puan Lina sebut tu lah. Ataupun sahabat-sahabat lain yang dia sebut tadi. Kan istitalah. Kemudian musta'liyah mutbaqah. Tu sifat-sifat dia. Isti'la dan itbaq. Pada huruf dot. Kemeh Puan Lina punya komen. Musta'liyah mutbaqah. Syewah. Terbaik. Mantap. Main istilah Arab sekarang, tuan-tuan. Dulu lain. Dulu tulis ikhfa je. Sekarang ni semua merapak-repak cerita pasal apa sifat ni. Terbaik. Mantap. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih yang terrespon. Dah tulis belum tu? Kena tulis, tuan-puan.
Huruf dad huruf dad yang sukun perlu ditebalkan tanpa lantunan. Baik, lantunan ni maksudnya qalqalah lah. Ataupun boleh jadi tawallud juga. Min fadlihi fadl. Mau bunyi fadl. Min fadlihi wa yastabshirun. Dapat bunyi dia? Tebalkan dad. Kemudian lihi. Hi ni dua harakat. Maksilah qasirah. Maksilah sughra. Maksilah sughra. Ataupun maksilah qasirah tuan-puan. Biasa kita sebut maksilah qasirah kan, MSQ. Min fad. Okey. Lihi. Hi dua harakat. Baca dua harakat juga. Memang dia ciri dia sama je macam mat. Ya mat, nampak tu? Ya mat. Kemudian sebelumnya berbaris bawah. Cuma dia melibatkan hadamir kan. Dan adalah lagi beberapa faktor. Dan apa yang kita tahu dia memang dibaca dua harakat. Tapi kalau berhenti dia akan jadi min fadlih. Kan? Min fadlih. Tapi kalau sambung fadlih, barulah berlaku mat tu. Sebab tu namanya maksilah. Bacaan mat yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja dan dibaca dengan qasr. Dibaca dengan qasirah. Qasrun maksudnya pendek. Kadarnya dua harakat. Boleh? Boleh tak? On tak on, tuan? Ustaz nak tanya macam mana nak sebut dot yang kemas. Boleh bagi tips tak? Sebenarnya saya punya dot pun bukanlah elok benar pun. Robitu juga. Ada pasang surutnya. Kan? Jadi sekadar orang tak apa berkongsi lah. Izinkan saya untuk share sikit. Untuk dot ni pertama sekali lah. Pertama sekali untuk orang tak apa kunci kejayaan untuk menyebut huruf dot iaitu dengan menyempurnakan makhrajnya terlebih dahulu. Itu je kunci dia. Walaupun bila kita praktikal orang akan sebut tebal kata. Tebal dot tu tebal. Jadi kita kena faham nak tebalkan tu macam mana. Jadi bermula dengan proses penyempurnaan makhraj. Letakkan dulu tepi lidah kita ni di bahagian garham kita sebelah atas ni, sama ada kiri ataupun kanan. Itu makruf, semua tahu, betul tak? Bila sebut je makhraj dha ni, tepi lidah ditekan ke bahagian garham, sama ada belah kiri ataupun ke kanan. Bayangkanlah ni tangan saya, ni tepi lidah. Yang memberi tekanan pada bahagian tepi ni sahaja. Ni tengok tangan saya, yang saya tunjuk ni, daripada tepi ni dia ditekan dengan tekanan. Bukan tekan sekadar tekan je, tekan dengan tekanan. Ini huruf dha special dia. Tekan dengan tekanan. Dan makin ke depan, makin hampir dengan hujung lidah tu, kat sini tekanannya makin berkurang. So saya boleh kata beginilah, tepi lidah ni perlu ditekan pada bahagian geraham ni dengan penuh tekanan. Tapi janganlah sampai meletup bibir mulut kita tu kan. Duk tonyoh sampai berdarah, tersagat lidah ke gigi tu Tambah pula gigi jenis tajam. Ada ke gigi tajam ni? Tak ada kot. Mana ada orang taring kat tepi kan. Tapi tak tahulah kok ada kan manusia yang unik macam tu. So cuba buat sebab tu bila dot, kalau kita matikan, kita akan rasa mulut kita ni macam herut sikit. Biasa orang sebut herut, faham kan maksud herut? Tak ada gigi geraham, macam nak tekan ustaz? Tekan kat bahagian gusi tu. Wallahualam lah. Kalau yang tak ada gigi langsung kat tepi tu, saya pun tak pasti macam mana situasi dia, sebab saya tak tahu pengalaman sebut kalau tak ada gigi macam mana kan. Mungkinlah boleh share sikit siapa yang ada pengalaman
sebut dot tanpa memerlukan gigi tepi tu. Tapi ada ke orang nak mengaku tu? Tidak ke ya? So kita akan rasa tekan. Kita yang bagi tekanan tu pada dot. Dan itulah yang dinamakan istitalah, sifat istitalah. Didatangkan sifat istitalah maksudnya memanjang, iaitu pemanjangan daripada bahagian tepi lidah kita ni. Tepi lidah kita ni memanjang, maksudnya kita kata dia bawa tepi lidah kita ni, dia bawa tu kata pemanjangan tu, dia bawa menekan ke bahagian kita punya apa nama ni tadi, garham tadi, belah atas, kiri ataupun kanan. Tu rodat. Itu benda yang utama, basic sekali. Al bila kita tekan, insya-Allah tidak akan ada unsur tawallud ataupun lantunan yang hadir tanpa kita sedar. Kalau lemah tekanan kita tu, itu yang jadi albu. Nampak? Albu fil ardu. Contoh yang ni, min fadlihi. Sebab apa mudah bunyi fadl? Kerana pegangan lidah kita pada bahagian garham tu tak kuat. Tidak diberikan penekanan yang sebaiknya. Itu sebab cepat bunyi b tu. Sebab kita lepaskan terlalu awal. Contoh ni tepi lidah. Bila kita letak sebut min fadl. Nampak? Tapi kalau kita, sebab tu saya mention tadi, beri tekanan. Min fadl. Bila tekan, insya-Allah dia takkan lantun pak. Maka tak adalah bunyi lantunan tadi. Hasil dia fadl. Tak adalah bunyi d tu tadi. Kalau kita tahan, min fadlihi. Sebab tu ada tempo sikit. Bila kita sebut kan, contoh macam kita sebut dot. Ghairil maghdubi alaihim walad. Waktu itulah istitalah berlaku. Walad. Tu yang orang kata, ustaz kenapa huruf dot ni macam lewat sikit? Dia bukan lewat, tapi ianya datang dalam keadaan yang tabi'i, semula jadi. Samalah macam ni. Contoh kita sebut min fadlihi. Dia takkan jadi tempo yang laju, tuan-puan. Sebab apa? Ketika itulah sifat istitalah sedang bekerja. Mudah faham kan bahasa saya ni? Min fadlihi. Itu tempo dia, istitalah, pemanjangan. Bukan pemanjangan suara kalau bab suara itu dalam bab rakhawah, bab suara, sifat yang kedua. Min fadl. Waktu itulah tempo yang kita rasa macam, ada tempo sikit dan benda tu bukan dibuat-buat sebenarnya. Atas faktor kita menyerahkan tadi, kita memberikan hak tadi, pada kedudukan makhraj tu, min fadlihi, baru kita dapat. Faham kot nah? Boleh ke tu? Itulah huruf dot sedikit sebanyak. Minta maaf tuan-puan kalau kurang jelas. Kalau rasa kurang jelas, tak apa. Mungkin boleh rujuk-rujuk pada mereka yang mungkin ada kebolehan untuk cerita. Saya setakat ni je lah yang saya mampu bantu tuan-puan. Untuk huruf dot. Macam tu lah. Rasanya kalau siapa-siapa tanya pun, kopi tu lah saya jawab. Sebab dia tak ada benda lain dah. Sempurnakan makhraj dan sifat. Dan selebihnya talaqi lah. Kan, bagi guru dengar, guru semak, baru kita tahu. Kalau cerita tentang macam ni, lidah macam ni, lidah macam tu, lidah macam ni, selagi mana tak disahkan bacaan tu, sama juga kan. Kita pun tak pasti, saya pun tak pasti. Itulah gigi sangat penting untuk mengaji. Jadi jom tuan-tuan, kita berkempen. Penuhkan gigi. Tak adalah. Kalau dah tak ada gigi tu nak buat macam mana kan? Jangan sat lagi try tekan, udah terabur pula gigi tepi tu. Jam satu hair pula. Cukup maksud saya tekan tu, kita tahulah macam mana maksud tekan tu tuan-puan. Kita yang buat tu kita tahulah apa maksud tekanan tu kan. Janganlah pergi tonyoh dah. Kalau gigi dah goyang tu, pelan-pelan lah, slow down sikit ya. Usah ditonyoh benar-benar. Boleh.
Clear ke tak clear tuan-puan? Puan Yahti, itu soalan ke? Di sini wujudnya tempo. Itulah istitalah pemanjangan. Maksudnya pada bahagian ni, anggota lidah kita ni, waktu tu lah kita dengar macam ada bunyi tempo lambat, macam bunyi lambat, tapi sebenarnya yalah, kita boleh kata dia bunyi yang lambat lah, sebabkan atas faktor penyempurnaan makhraj itu sendiri. Dan ditakkidkan, dikuatkan lagi dengan istilah sifat tu kan yang kita belajar tu, istitalah, pemanjangan, daripada perkataan tala, tawil, panjang. Itu je lah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, clear Okay. Baik, Alhamdulillah. So, saya harap semua clear. Jom kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Pukul apa ni? Okay, buat lagi. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي. Baik, untuk sin macam biasa matikan. وَيَسْتَبْ. Untuk ba ni qalqalah sughra tuan-tuan, lantunan yang kecil. وَيَسْتَبْشِرُ. Shin baris bawah, ra baris depan, 2 harakat asli, dan tebalkan dia sebab dia berbaris hadapan. Muncung semestinya lah kan, baris depan mesti kena muncung. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي. Billadhi, dhi mak asli 2 harakat. MA 2 harakat ini isim mausul, alif lam syamsiah. Billadzina lam yal. Mimati bertemu ya. Mimati bertemu ya, izhar syafawi. Lam yalhaqu. Lam yalhaqu. Mak asli, dan kena tebalkan lah. Untuk ha ni baris atas ha. Lam yalhaqu bihim. Lam yalhaqu bihim. Mimati bertemu, mim idgham syafawi. Idgham syafawi ataupun idgham mislain tuan-puan idgham mislain. Saya sebut idgham mislain lah. Ataupun idgham mutamathilain, sama aja. Lam yalhaqu bihim. Dengung sempurna idgham mislain ni dia confirm kamil tuan-puan. Idgham mislain dia tak ada yang naqis, dia mesti kamil. Masuk tu dengan sempurna. Dengung pun sempurna. Bihim min. Nun mati bertemu dengan kha. Kat sini izhar halqi. Kemudian lam sukun macam biasa, jelaskan lam tu. Khalfihim, mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi. Okay, ini izhar halqi, dan mim mati izhar syafawi. Allah, lama asli. Kha beratas kha. Waw yang sukun bersifat lunak tuan-puan, betul kan? Waw yang sukun sebelumnya beratas dia ada sifat lunak. Itulah disebut lin tu. Cuma yang lembutnya pada waw, sebutan waw tu, itu memang sifat dia. Cuma pada kha ni hati-hati. Kha jangan kita lemahkan dia. Kha tetap kekal dengan makhraj dia. Kha tebal isti'la. Angkat pangkal lidah. Kha. Cuba sebut. Kha. Kha khi khu. Allah kha. Allah kha. Cuba sebut. Yang tu je. Allah kha. Cuba 1, 2 mula. Allah kha. Baik. Kemudian baru matikan waw. Kha, kha, khaw, khaw. Ingat, pada lin, waw lin ni, waw kan bersifat muncung, kan? Muncung bibir. Jadi nak dapatkan lin tu, kelunakan tu, kita bagi juga sifat yang betul-betul ni, muncung ni. Allah khawfun alaihim walahum. Allah khaw.
Muncung bibir. Kalau tak muncung itu yang jadi susah sikit tu. Allah khaw. Ada bunyi oh. Oh. Khaw. Khaw. Bagi bunyi the ending dia. Khaw. Muncung bibir mulut kita ni. Boleh? Min khalfihim alla khawfun alaihim. Tanwin bertemu ain izhar halqi aizahish. Alla khawfun alaihim. Lay. Bacaan lin juga. Laihim mim mati bertemu waw izharu syafawi. Alla khawfun alaihim walahum. Wala mat asli. Hum mim mati bertemu. Ya. Jelaskan makhraj dan sifat mim Alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Habdas sempit kan, tengah tengah kerongkong. Dan nun kat sini mal, mad arid disukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Boleh? On tak on, tuan-puan? Clear ke? Alhamdulillah. So itu sahaja. Habislah. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan puan. Jadi ini sekejap sebelum kita telaki akhir ni, insya-Allah saya nak peringatkan sekali lagi untuk program kita pada malam ini. Ada 2 program. Buat yang tak pernah tahu ataupun baru tahu ke, tak kisahlah, ataupun yang dah tahu ke, saya nak kongsi semula. InsyaAllah hari ni, hari Khamis kan, pada malam ni kita akan ada satu webinar percuma saja. Kita ada 2 sebenarnya. Ada 2 webinar percuma, iaitu pada hari Khamis malam ini, mula malam ni, dan Khamis minggu hadapan. So inilah program dia. 6 hari bulan, cuba tengok pada poster tu. Malam ni dengan tajuk Masihkah Ada Sinar, tuan-puan akan bersama Encik Ifan pada jam 9 malam melalui Zoom insya-Allah. Dan pada hari Khamis minggu depan pula bersama saya, saya nak kongsi pada tuan-puan berkaitan dengan huruf ra. Siapa yang tertanya-tanya sebelum ni, kita bincang ra tebal nipis kan. So dalam ni nanti insya-Allah saya kongsikan tuan-puan, harap-harap sempatlah. Sebab dia banyak juga pecahan dia. Jadi saya nak kongsikan pada tuan-puan untuk huruf ra 2 alam. Untuk ra 2 alam. Nama tajuk je ra 2 alam. Nak bagi tahu bahawa ra ni boleh dibaca tebal, ra ni boleh dibaca nipis, tapi bergantung kepada keadaan. Bukannya ikut dan kita. Bergantung pada keadaan. Tengoklah bagaimana keadaan ketika itu. Jadi untuk memahami itu memang kena ikutilah, kena belajar dulu macam mana dia jadi dan sebagainya. So jangan lepaskan peluang ni. Kalau anda ada masa, insya-Allah jom bersama kami, tim Izin Ngaji, insya-Allah malam ni dan minggu hadapan 13 hari bulan, Khamis juga sama. Minggu ni dan minggu hadapan. Minggu ni dengan Encik Ifan, minggu depan dengan saya lah. Dan tuan-puan dah boleh standby dah. Siapa yang berhajat untuk join untuk kelas intensif tajwid kita, insya-Allah kita akan buka. Siapa yang berminat untuk memahami hukum-hukum tajwid, maknanya secara terperinci, dah boleh get ready dah. InsyaAllah kita akan buka untuk batch yang keempat, bermula Februari ni nanti. Dan sebenarnya dia punya intro untuk kita ajak dalam program intensif ni,
kelas kita lah yang tuan-puan biasa dengar sahabat-sahabat kita sebut kelas intensif tajwid online, yang kita kata kelas yang lebih terperinci lah, kita membincangkan setiap hukum hakam tu. So inilah permulaan dia. Inilah permulaan dia. InsyaAllah nanti hari kemuncak dia kita akan war-warkan, kita akan sebarkan untuk pengambilan batch yang keempat untuk kelas intensif tajwid online. Dan ada berita gembira tuan-tuan dan puan. Siapa yang dah join kita 1, kita 2, kita 3, tiba-tiba berhajat nak join kita 4 ni, boleh dialu-alukan. Dan yang berita gembiranya bukan bab yuran tapi bab modul. Modul alhamdulillah saya dah alhamdulillah dengan berkat usaha sahabat-sahabat yang lain yang turut bantu, saya dah berjaya siapkan satu modul yang khusus untuk izin ngaji. Kalau sebelum ni kita pakai modul hijau tu kan, siapa yang ikut kelas kita modul hijau yang nipis tu. Jadi alhamdulillah saya dah itu hasil berapa lama buat modul tu, lama jugalah sebab saya tak fokuskan sangat, buat sikit-sikit dan alhamdulillah dah jadi satu modul. Dan insyaAllah doakan moga modul tu nanti dapat sampai ke tangan-tangan mereka yang memerlukan, insyaAllah. Saya buat modul khusus untuk kelas intensif tajwid online ni. Saya bubuhlah part-part yang mana yang menjadi keperluan untuk masyarakat kita di luar sana untuk tahu, untuk memahami lebih lanjut berkaitan dengan hukum hakam ini, insyaAllah. Nak kata dia deep mendalam sangat pun tak juga. Tapi insyaAllah so far saya rasa berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat yang lain, alhamdulillah nampak macam adalah positif tu adalah unsur positif, bukan positif COVID positif maksudnya penerimaan tu lah. Alhamdulillah ala kulli hal. So doakan kami terus berkembang maju, insyaAllah. Doakan moga-moga ada lagi benda-benda yang menarik boleh kita bantu tuan-puan. So inilah mukadimah bagi tahun 2022. Malam ni masihkah ada sinar, insyaAllah. Mungkin tuan-puan ada yang dah rasa macam hati ni dah orang tak apa berbolak-balik ni. Nak istiqamah ni kadang-kadang biasalah tuan-puan hati kita ni, iman kita ni naik turun. Cara fikir kita kadang-kadang ada yang merosot dan sebagainya. So mungkin webinar pada malam ni masihkah ada sinar. Untuk siapa? Untuk kita sendiri sebenarnya, untuk kita, diri kita masing-masing ni. Jadi nantikan apa yang bakal dikongsikan oleh Encik Ifan pada tuan-puan pada malam ni jam 9 malam. Untuk raw ni pula minggu depan. Minggu depan kita sembang pasal raw. Nak baca tebal ke, nak baca nipis, semuanya minggu hadapan. Sekaligus kita akan war-warkan juga untuk pengambilan pendaftaran kelas intensif tajwid online untuk batch yang keempat. Jadi macam mana nak join untuk dua program ni? Tuan-puan tekan link yang kami sediakan di ruangan komen tu. Tekan link tu untuk masuk dalam Telegram. Jadi link malam ni untuk Zoom, tuan-puan boleh ambil dalam grup Telegram tu nanti. Okey, nama grup Telegram tu Pembukaan 2022 tak silap saya. Tuan-puan tekan je dulu link tu, insyaAllah. Tak ada apa yang sukar pun. Kalau rasa macam kalau rasa macam tak dapat ke tak clear ke apa, nanti ni lah mintalah tolong siapa-siapa, minta tim kami bantukan pun boleh, tak ada masalah. Alright, insyaAllah. So ahlan wa sahlan, selamat datang kepada mereka yang join kita. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Kita akan rasai pengalaman mempelajari ilmu tajwid ini secara disiplin dan orang kata proper lah. Kan kita pergi pada setiap satu sudut ilmu tu, kita akan pergi satu. Kemudian selebihnya kita praktikkan dalam sharing tajwid ni lah. Dia tak sama kelas intensif dengan sharing tajwid ni sebenarnya memang berbeza. Itu sahaja yang saya boleh sebut. Beza banyak sikit tu wallahualam lah. Siapa yang dah mengikuti kita, dia akan tahulah macam mana orang apa jurang dia tu, beza dia tu kan. Saya boleh katakan dia agak beza, cuma nak kata beza sikit banyak tu wallahualam. Yang tahu je tahu. Macam saya, sebab saya yang mengajar kan, so saya macam tak berani lah nak claim lebih-lebih.
Itu sahaja, tak ada apa. So ahlan wa sahlan, siapa yang nak join, go. Kita jumpa untuk kelas kita tahun 2022. Wallahu taala alam. Cukup setakat ini. Kita terus pada bacaan kita tadi. Boleh nak? Yuran berapa? Berkaitan dengan yuran, insya-Allah akan dimaklumkan nanti, sebab kita ada beberapa package. Cuma package tu saya tak berani nak sebut lagi sebab tak finalize lagi apa semua. Nanti dalam orang kata apa, dalam pembukaan majlis ni nanti, ataupun ketika kita war-warkan seminar ni, kelas ni nanti, kita akan maklum. Jangan risau. Cuma saya harap tuan-puan sentiasa ni lah, tuan-puan kena kalau yalah kami tak mampu nak jaga semua, tuan-puan kena rajin-rajin follow up jugalah, takut kami terlepas pandang. Itu je. Siapa yang berhajat betul-betul sungguh nak join, insya-Allah kita jumpa nanti. Ini bukan paksaan saya tak ada kata siapa yang nak ikut sharing tajwid ikut kita, tak. Tapi terpulang kalau rasa perlu ikut, rasa macam nak tahu apa kita ni yang orang duk sebut-sebut ni, insya-Allah ahlan tuan-puan, selamat datang. Kita jumpa kat situ, nanti tuan-puan akan nampak lah apa yang dimaksudkan perbezaan untuk sharing tajwid yang pagi-pagi ni dengan kelas intensif yang kita ikuti tu. Wallahu ta'ala alam. Mesti kita empat lagi mantap. Tak adalah, sama je. Orangnya sama juga. Inilah juga Sekretari Abdul Hadi. Okay, cuma beza dia sebab ada modul lain lah. Kalau siapa yang ikuti kita, dalam ni saya cerita realiti dia lah. Slide saya lain, dalam buku lain, betul tak? Yang tuan-puan dapat modul tu lain, tak sama dengan slide saya. Tapi kali ni untuk kita berempat, yang orang kata apa sangat membantu ialah slide saya sama macam modul tuan-puan. Jadi apa yang saya cakap tu, itu je lah tuan-puan. Maksudnya kalau ada poin-poin tambahan, tuan-puan catat je. Maksudnya dari sudut poin utama, semua dah disediakan di dalam modul masing-masing. InsyaAllah. Siapa yang tak join kita pun nak beli modul pun boleh juga. Tapi setakat ni kita fokus pada yang ada modul dan ikuti kelas lah. Sebab kita buat nama pun modul. Dia berkonsepkan workbook. Kan? Dia ada tempat untuk kita tulis-tulis tu. Wallahu a'lam. Okay, itu sahaja. Jom. Journey with Quran. InsyaAllah kita teruskan pada bacaan kita. Baik. Tarik nafas tuan-puan. Kita nak mulakan. Kita start daripada ayat 168 tu sehingga 170, insyaAllah. Baik. Jom. Mulakan. Saya baca dulu, tuan-puan ikutlah nanti. Ya. Ada nama baru ke? Lain. Sebenarnya nama kita ni akan lupus untuk beberapa tempoh lagi. Maksudnya untuk batch yang keempat ni, sebenarnya dah ada dah nama. Tapi saya tak sebut lagi. Saya sebutlah kita lagi sekarang. Tak official lagi. Nanti dalam, bila kita war-warkan nanti, insyaAllah. Sebenarnya ada satu nama lain. Yang kita dah tukar dah. Dah tak pakai kita dah. Kalau kita ni kelas intensif tajuk online kan. So kita tukar. Apa nama dia? Relax dulu. Nanti kita akan bagi tahu. Okay? So, nantikan insyaAllah. Jom. Tarik nafas. Saya mulakan dulu. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'a
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Saya ulang sekali lagi Tadi saya nak terlepas kat situ. Saya ulang balik. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Baik, selesai tuan-tuan dan puan. Settle dah untuk hari ni. Jadi insya-Allah esok hari apa? Jumaat Esok kita sambung lah daripada ayat 171 sampailah 173. Esok kita habiskan untuk muka surat 72 ni insya-Allah. Baik. Saya rasa itu sahaja tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi di atas kehadiran semua pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk malam ni saya harap tuan-puan dapat bersama insya-Allah kita mengimarahkan kita punya program petang ni. Petang pula, malam ni insya-Allah. Ustaz memang suka buat surprise. Okey. Tunggulah lu kan. Mana boleh bagi tahu lagi. Mungkin ada yang dah tahu lah. Okey. Mungkin boleh bagi tahu. Mungkin ada yang dah tahu, tapi kita tak bagi tahu secara official lagi. Sabar dulu ya. Rasa macam sebab pula dengar bacaan. Kenapa sebab tu? Sama je saya baca tu. Okay. Rasanya hari-hari opini juga. Okey, terima kasih semua. Itu jazakumullah khairan jazak. Saya tengah baca komen ni. Tu yang mandang tepi tu. Okey, baik. Alhamdulillah. So, ala kulli hal, di atas semua perkara apapun kita meletakkan kesyukuran kerana diberi peluang pada pagi ini untuk bersama. Terima kasih semua. Selamat meneruskan aktiviti harian. Jom kita tutup dengan doa tilawah. Kemudian kita terus akhiri dengan bacaan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, malam ni pukul 9 Malam ni jam 9 malam. Dalam lepas isyak tu 8.45 tu boleh lah standby kan. 8.45 isyak sekarang tak tahulah kawasan tumpuan macam mana. Macam kami kat sini dalam 8.35 isyak. So sempat lah semayang-semayang dulu. Jam 9 nanti boleh masuk. Okey. Puan Nani sebab. Oh, sebab dengan tu ke bunyi lagu tu. Tadi tu lagu Nahwan. Nahwan pula. Maaf, Bayati kan. Bayati. Okey tuan-tuan, itu je. InsyaAllah terima kasih semua. Kita jumpa esok. Selamat meneruskan aktiviti. Saya pun tak pastilah tuan-puan nak buat apa lepas ni kan. Siapa yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan selamat berbuka lah. Saya ucap siap-siap. Dan selamat berhujung minggu. Siapa yang nak berjalan, bercuti ke apa,
Semoga selamat sampai ke destinasi lah. Tapi kepada mereka yang join seminar, jangan lupa Sabtu ni ada lagi seminar untuk sesi yang kedua pula. Baik, wallahualam, itu sahaja. Saya undur diri dahulu. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan jangan lupa juga terima kasih pada Allah SWT kerana kita dapat bersama lagi pada hari ini, kumpul kan, join majlis ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Baik, jom kita keluar dulu. Saya undur diri dulu tuan-puan. Jangan lupa layan dulu lagu akhir kita ni, insyaAllah. Kalau siapa rajin tekan butang share sekali lagi pun tak apa. Tadi share awal-awal kan, ni share penutup pula, boleh? Jom, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.